Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sir. Waalaikumsalam, sir. Dan selamat sejahtera semua. Okey, baik. So kita nak kita nak start kita punya kelas. Hari ni kita buat satu lagi eksperimen. Eksperimen 6 is about standing waves. So basically you will learn about standing waves ni masa nanti bila korang masuk chapter 10. Okay, masa chapter 10. So tapi sebab kita sekarang kita nak tengok macam mana cara nak tulis, kita nak study, kita nak belajar macam mana cara nak tulis report yang betul kan. So kita tak apalah, kita bring forward this experiment kan, tak apa kan, sebab kita nak tahu step by step untuk prepare korang untuk practical test. Kita punya practical test is expected on week 12 until week 14. Okay, so week 12 until week 14. So right now kita dekat week 9. Okay, week 9 or week 10 right now kan. So dah tak lama lagi lah practical test ni. So by now kan korang kena dah ada kemahiran yang sangat bagus lah untuk macam mana nak tulis report. Okay, so sama je step by step dia. Okay, so ni eksperimen kita. Kita punya topik, title eksperimen kita adalah standing waves. And then first part yang akan ditanya adalah objectives. Okay, so objektif ni kita dapat daripada mana? Guys, mana kita dapat objektif? Learning outcome. Daripada learning outcome. Okay, daripada LO. So objektif is given to us. Alright, so bagi setiap eksperimen objektif diberi. So masa korang practical test nanti korang akan diberi manual kan. Manual tu maksudnya untuk eksperimen tersebut lah, apa dia punya daripada dia punya learning outcomes sampailah dia punya prosedur macam yang korang boleh tengok dalam lab manual. Macam itulah yang korang akan diberi. So objektif ni ambil directly daripada learning outcome. Okay, very good. And then kita terus pergi pada data observation. So teori, apparatus, prosedur semua tak perlu salin semula untuk report. Okay, walaupun dibagi dalam tu kita tak perlu salin semula. Kita perlu tahu daripada korang punya manual tu adalah dia punya title dan juga objektif. Yang ini kena masukkan dalam lab report. So bahagian seterusnya adalah data observation. Inilah start apa yang korang nak tahu. So dalam eksperimen ini kan, data ini diberi, data ini juga diberi. Okay, so inilah ini diberi, ini diberi dan ini juga diberi. So biasanya macam itulah masa practical test yang kita akan bagi several data, tapi ada sebahagian yang korang kena kira sendiri. Yang ini kena hati-hati. So sebelum aku nak teruskan, nak tanya, ini nilai apa ni? Ada plus minus ni. Ada yang masih ingat nilai apa ni? Sensitivity. Okay, sensitivity. Very good. Nama dia sensitivity. Dia datang daripada apa? Macam mana kita determine sensitivity? Daripada apparatus tu sendiri. Daripada apparatus. So daripada apparatus tu apa yang kita ambil? Nilai tu. The smallest color. Okay, the smallest scale. The smallest scale from the measurement device. Alright, always remember that smallest scale of the measurement device. Sebab biasanya masa exam nilai ni dia tak tulis tau, korang kena tulis sendiri nilai ni. Alright, so luckily dalam eksperimen dia bagilah, so korang boleh tengok saja. Tapi dalam exam biasanya nilai ni dikosongkan, so korang kena tulis sendiri. So korang kena tahu daripada mana nilai ni datang. Okay, so dah dapat. So ini kita punya table, data table kan. So dekat sini dah kira, aku rasa semua orang tak ada masalah untuk kira lah. Kira dia punya average. And then untuk tension, okay, tension kalau perasan dekat sini dia punya nilai dia adalah Newton. Okay, so untuk nak dapat Newton, so maksud korang punya mass mesti dalam kilogram.
Okay, mass mesti dalam kilogram. So tengok balik dekat sini mass dia bagi apa. Sebab so dia bagi 20 times 10 to the power of negative 3 kilogram. So dah ada prefix dekat sini. Okay, so masukkan mesti dalam kilogram, and then G mesti dalam meter per second squared, baru kita boleh dapat dalam Newton. Sama juga dekat sini. Sini biasa berlaku kesilapan. Kenapa? Sebab dekat L kat sini unit dia beri sentimeter. Alright, tapi dekat sini hujung dia minta meter squared. Ini adalah kesilapan yang kerap dilakukan oleh pelajar. Apa yang berlaku adalah dia tak convert sentimeter, dia tak convert kepada meter, sebab dia ingat macam sama kan, on the same table. Not really. Sebab unit ini diberi, maka korang kena ikut dia punya unit. Untuk bagi nilai tu cantik bila nak tulis kan, kita tulis prefix kat sini. Okay, kita tulis prefix. Okay, so kena cantik lah. Tak adalah banyak titik perpuluhan kan. So kita nak bagi cantik, kita tulis prefix. Sama dekat sini lah, kita tulis prefix. Okay, boleh faham? Faham. Boleh. Faham, sir. Okay, very good. So sebenarnya untuk nilai yang ini pun nak bagi dia cantik, boleh tulis prefix. Tapi aku sengaja lah tak tulis prefix dekat sini. Sebab kalau aku tulis prefix kat sini, nanti macam nanti banyak sangat prefix kan. So yang ini sebenarnya korang pun boleh tulis prefix. So dah kan dapat cari 19.6, 29.4. So tulis sini 10 kuasa negatif 2. Macam tu lah. Okay, so dekat sini aku ambil 3 tempat perpuluhan, dan dekat sini aku ambil 1 tempat perpuluhan. Alright. So untuk apa? Untuk tempat titik perpuluhan ini kan, sebenarnya kita boleh ambil banyak sebab sensitivity dia sangat banyak, 0.0001 gram. Okey, 0.001 gram, dan kita convert kepada meter, kita convert kepada kilogram, means dia ada 5 decimal places. Tapi kita tak perlulah ambil sampai 5. 5 tu adalah dia punya paling maksimum. Okey, 5 tu adalah paling maksimum. So yang paling selesa ambil kat sini adalah 3 decimal places. Bagi aku lah, aku paling selesa ambil 3 decimal places. Alright, so sama juga macam yang ini kan. Untuk L squared ni dia akan ada 4 decimal places, tapi aku ambil 1 sahaja. Alright, macam kita cakap itu paling maksimum dia boleh pergi. So kita ambil apa yang paling selesa. Alright, yang kita boleh gunakan untuk baca graf. Okay, yes. Maksudnya kalau yang kira-kira ni sensitif, tak payah ikut dia punya sensitivity untuk SI unit dia tu. Kena ikut kan, dia kena ikut. Yang macam aku cakap sebelum ni, dia adalah maksimum. As example kalau katakan dekat sini adalah okay, sensitivity let's say engkau ada nilai 2 meter katakan, 2.0 plus minus 0.1 meter katakan. Okay, so ini sensitivity dia 1 tempat perpuluhan. Nampak? So engkau dekat sini, dekat data, engkau tak boleh, kau boleh buat 1 decimal places sahaja. Okay, tak boleh ambil lebih daripada 1 decimal places. Lebih daripada itu maksudnya tak valid lah, sensitivity kau tak boleh baca sebenarnya. Sebab ini adalah smaller scale. So tak logik kalau boleh baca lebih kecil daripada korang punya smaller scale. Faham yang tu? Faham, sir. Okey, kan. Tapi let's say kalau katakan engkau punya bacaan kau ada 4 decimal places. Okay, 4 decimal places. Alright, untuk data yang pertama kan, maksudnya macam yang ini kan, untuk L kata, ataupun untuk time. Ada eksperimen sebelum ni kita buat time, project time motion, if I'm not mistaken. Time dia ada 6 decimal places, plus minus 0.00001. Okay, dia ada 6 decimal places kan. So untuk data pertama, untuk time kena ada, dia punya data dia mesti 2.85763 9. Okey, katakan dia mesti follow sensitivity untuk time. Okey, faham? Yang ni mesti ikut sensitivity. Tapi untuk dia punya calculation kan, calculation nanti
kita boleh pilih. Kan ingat tak kalau cakap bila kita ada calculation, kita boleh pilih. Yang ini adalah kita punya reference, maksudnya ini adalah kita punya nilai yang paling kecil. So kita boleh pilih mana yang selesa. Is either 1, 2, 3, 4 decimal places. Okey, dalam kes ini aku pilih 3 decimal places. Itu adalah paling kecil. Kan? Tak boleh kurang daripada 3. Okey, sebab nanti graf korang lari. Korang boleh pilih sama ada dekat sini untuk tension, kau boleh pilih sama ada 3 decimal places, 4 decimal places ataupun 5 decimal places. 3, 4 dan 5. Kat sini boleh pilih lah 3, 4 dan 5. Kalau macam ni kau boleh pilih sama ada 1, 2, 3 dan 4 untuk yang datang yang inilah. Boleh faham tak? Dia bukan boleh pilih kita boleh suka-suka letak decimal places, tak, sebab ini satu calculation. So calculation dia tak ikut yang ini sangatlah kan, sebab dia ada beberapa parameter. Dekat sini kita ada 2 parameter, mass dengan nilai G. Dekat sini kita ada L squared. Macam mana kita tahu yang ini ada 4 decimal places? Sebab dekat sini adalah centimeter and then squared 10 kuasa negatif 2 squared 10 kuasa negatif 4. Okey, macam tu lah. Okey, so untuk yang case yang soalan ini kan, ini adalah 3 decimal places. Aku pilih 3 decimal places sebab 3, 4 atau 5 korang boleh pilih mana-manalah, 3, 4 ataupun 5. Yang ni korang boleh pilih sama ada 1, 2, 3 ataupun 4 decimal places untuk yang ini. Boleh clear tak boleh kurang daripada tu. Guys, ada masalah? So, kalau sensitivity untuk yang L kuasa 2 tu, dia 1/40 sebab dia ikut yang length dia kata. Okey, sebab dia gunakan pembaris. Dia ukur guna pembaris. So pembaris dia punya smallest scale dia adalah 0.1 cm. Okey, 1 mm lah senang cerita. 0.1 cm. Okey, aku tengok ni 0.1 cm. So 0.1 cm sama dengan 0.001 meter. Betul? Guys, betul kan? Halo? Okey. So, kalau kita kuasa 2 kan, dia akan jadi 0, dia akan jadi 6 lah. Aku tulis dalam bentuk yang senang faham sikit. Ini adalah 1 kali 10 kuasa negatif 3 meter. So, kalau kau kuasa 2 kan, dia akan jadi 1 kali 10 kuasa negatif 6 meter squared. Okay. So, dekat sini kita dah ada prefix 10 kuasa negatif 2. Okay, 10 kuasa negatif 2. So, maksudnya engkau punya smallest scale engkau adalah 1 kali 10 kuasa negatif 4 darab dengan 1 kali 10 kuasa negatif 2 meter squared. So, ini dah masuk 4 tempat perpuluhan. Okay, 0.0001 darab 10 kuasa negatif 2 meter squared. Ini adalah the smallest sensitivity yang korang boleh pilih untuk nilai L squared. Okay, paling. So, korang boleh pilih untuk L squared ni sama ada 1 decimal places, 2 decimal places, 3 decimal places or 4 decimal places. Okay, ini untuk yang L squared lah. Untuk tension tadi is either 3, 4 and 5. Kalau pasal calculation kan, dia sentiasa ada pilihan. Tapi to be safe, paling selamat adalah gunakan 2 ataupun 3 tempat perpuluhan. Itu selamat lah. Kalau rasa macam unsure kan, berapa banyak tempat perpuluhan untuk calculation kan, kalau tak pasti sangat macam mana tempat perpuluhan untuk calculation kan, ini cara backward yang boleh pakai
kau plot graf dulu. Kalau rasa macam tak sure sangat, berapa tempat pilihan aku nak pilih, kan, ni macam tak, memang tak tahu, tak ada idea kan, tak boleh bayang berapa tu, lukis graf dulu. So masa kau baca graf, engkau tahu berapa tempat perpuluhan yang engkau boleh guna, suitable untuk letak dekat table. Alright, itu paling minimum. Maksudnya titik perpuluhan yang paling minimum boleh tulis dalam table adalah titik perpuluhan yang korang boleh guna untuk plot graf. Itu paling minimum. Lepas tu lebih daripada tu insyaAllah, tapi tak boleh lebih sangat lah. Kalau kata yang korang boleh gunakan 2 tempat perpuluhan, so gunakan dia. Aku bagi contoh contoh macam ini kan. Yang ini kenapa aku gunakan 10 satu tempat perpuluhan, boleh guna satu tempat perpuluhan, sebab dekat sini kan kau boleh baca cuma sampai satu tempat perpuluhan je dekat graf. Dekat graf ni kau cuma boleh baca sampai satu tempat perpuluhan je, kau tak boleh baca lebih daripada tu. Tapi pada masa yang sama tak boleh kurang sangat, sebab nanti dia akan dibundarkan. Contoh macam ni, kita boleh ambil 4.0, okey, 15.3, okey, 22.0. nampak ada satu tempat perpuluhan sahaja. So kita bolehlah ambil satu tempat perpuluhan. Tapi kalau kita ambil lebih, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kan, kita ambil 2 tempat perpuluhan, 3 tempat perpuluhan pun boleh, 4 tempat perpuluhan boleh, sampai 5 tempat perpuluhan dia dah jadi tak logik. So untuk calculation punya value dia memang macam tu. Biasanya dia ada pilihan berapa tempat perpuluhan. Masa exam sekalipun, penandaan dia ada pilihan macam tu. 1 decimal places, 2 decimal places, 3 decimal places, 4 decimal places. Tu semua diterima dalam range yang diterima. Tapi make sure kena sama lah. Daripada atas sampai bawah ni semua kena ikut dia punya titik perpuluhan. Boleh? Boleh, sir. Okey. Boleh. Setiap kali kita buat eksperimen, memang benda ni yang selalu menjadi yang pelajar selalu tanyalah. Ini eksperimen eksperimen terakhir memang dia buat complicated sikit bab calculation dia. Okey, sebab dia expect pelajar dah cukup faham lah tentang perkara ni kan. Sebab korang pun masih baru belajar kan, sebab kita skip eksperimen ni, kita bawa ke depan. So inilah yang berlaku kan, dia ada banyak sikit pilihan. Tak ada masalah, korang pilih 1, 2, 3 ataupun 4 tip pun, yang penting nilai dia betul. Rasa macam tak sure, macam aku cakap, kalau rasa macam tak pasti sangat macam mana nak, berapa tip pula nak ambil, lukis graf dulu. Yang tu lebih selamat lah kan. Pergi kat sini macam kita buat backward kan, lepas tu baru kita kira nilai-nilai dekat sini. Okey, baik. So and then after kita completekan graf, kita kira centroid. Okey, centroid ni kena tunjuk jalan kira dia. Tak boleh skip. So dia kena ikut semua data dekat sini, subtitik masuk, dapatkan nilai. Okey, ini nilai T, ini nilai L squared. Dan kita kena tulis centroid dalam bentuk koordinat macam ni. Ini mesti tulis, ini centroid. Okey, dan dia mesti ada unit. Ni selalu pelajar tinggal unit ni, tak tahu kenapa. So tahu dalam bentuk koordinat, maksud ini adalah paksi X, yang ini adalah paksi Y. Okey, ni centroid. Okey, aku rasa semua orang dah buat dah ni kan, so sepatutnya tak ada masalah. Pergi dekat graf. Okey, sama macam apa yang korang buat. So masa buat graf ni kan, kalau korang tengok dekat sini, aku gunakan landscape form. Aku gunakan bentuk landscape. Kenapa? Sebab bila aku buat portrait kan, graf dia tak cantik. Okey, graf dia tak cantik, so aku buat landscape. So kita boleh lukis graf secara landscape. Okey, kita boleh lukis graf secara landscape. Satu lagi apa yang aku nak highlight adalah dekat sini aku gunakan prefix. Okey, gunakan prefix. Nampak kat sini aku gunakan prefix. So kenapa guna prefix? Nak bagi graf cantik juga. Kalau tak, nanti tulisan kat sini ada point form 0.00. Okey, kat sini kan kita ada 0.196, 0.010, 0.20, 0.30 kan. Kat sini aku nak jadi cantik, aku gunakan prefix.
10 kuasa negatif 2. Boleh buat macam ni. Okay, boleh buat macam ni nak bagi dia cantik sahaja. Okay. Ni satu cara. Yang sebelum ni mungkin kita tak buat, ada letak prefix. So kali ni aku nak ajar kita boleh letak prefix macam ni. Okay. So bila letak prefix, pastikan dia dengan unit. So maksud prefix tu adalah prefix bagi unit. So bila kita baca nanti, nilai dia adalah 4.0 kali 10 kuasa negatif 2 meter square. Okay. Macam tu cara kita baca. Okay. So ini, katakan ini 44.2 times 10 to the power of negative 2 Newton. Okay. Faham? Faham. Okay. So untuk kesekian, yes, prefix boleh tak? boleh, no problem. Kan prefix ni nak bagi cantik je. Dia bukan satu kewajipan, dia nak bagi cantik. Okay. Okay, dia bukan satu benda yang wajib, dia just nak bagi cantik. So kita tulisan kita cantik, itu sajalah, tak ada benda yang wajib tentang prefix. Okay, seterusnya adalah untuk kesekian kalinya, aku nak ingatkan korang, kita punya graf dalam fizik tak ada cut off. Kita tak boleh cut axis. Cut axis maksudnya kita tak boleh buat zigzag ni. Okay, zigzag ni kita tak boleh buat. Yang ini memang tak boleh, pantang besar. Okay, so dalam, aku tak nak tengok lagi nanti ada masa exam ada yang buat zigzag. Ini tak dibenarkan langsung, sama ada pada paksi Y ataupun pada paksi X. Okay, the reason behind that, kenapa? Sebab kita mesti tunjukkan kita punya nilai Y-intercept. So nilai ni mesti ada. Okay, so that's the reason. So kalau katakan kita kena tunjuk Y-intercept, so maksudnya kita tak boleh ada cut off value. Sebab kalau katakan kita buat cut off value macam ni, kita cut kita punya axis, nilai Y-intercept kita tak akan dapat tepat lah. Okay, itu reason dia kenapa kita tak boleh potong axis. Dan kenapa sebelum ni cikgu, kenapa sebelum saya belajar boleh potong axis? Kita boleh potong axis kalau katakan korang punya graf, dia punya garis start daripada first point sampai final point sahaja. So kalau graf kau tak ada extrapolate, dia garis macam ini saja, yes, engkau boleh potong axis. Sebab apa? Sebab axis yang bawah ni tak berguna. Okay, ni tak, yang ini tak berguna. Okay, sebab line kau cuma daripada first point sampai final point sahaja. Tapi kalau korang punya line macam untuk graf fizik, dia extrapolate, so maksudnya tak boleh potong axis. Faham tu ya? Faham, sir. Okay, so aku terangkan berulang-ulang kali. Kenapa? Sebab tak tahulah, setiap tahun akan ada je pelajar yang tiba-tiba dipotong dia punya axis. Tak tahu kenapa. Okay, dia cakap, cikgu, sebab most of the reason is kadang-kadang bila, especially kalau korang lukis graf ni bentuk landscape, bentuk portrait kan, korang akan nampak saiz graf terlampau kecil. Bila saiz graf terlampau kecil, so mulalah fikir, nanti graf kecil sangat, so dia potong graf kan. Dia nak bagi skala cantik. Sebenarnya nak bagi cantik, just pusingkan graf kau, buat landscape. Ini apa yang aku buat sekarang ni adalah aku nak bagi graf dia cantik. Sebab kalau buat portrait, dia tak cantik. Itu sahaja. So banyak adjustment yang aku buat dekat sini adalah untuk nak bagi graf ni nampak cantik. That's all. Okay. Tapi salah ke kalau kita buat dalam bentuk portrait? Tak salah. Okay. Kalau buat dalam bentuk portrait tak salah. As long as kan dia masih lagi boleh dibaca lah, bukan kecil sangat kan, bukan kecil sangat, so masih lagi boleh dibaca. So boleh lagi korang gunakan bentuk portrait. Tapi memang kalau buat portrait dia tak cantik lah, dia macam lebih separuh sikit je daripada graf. So kita nak cantikkan dia, kita buat bentuk landscape. So landscape diterima dalam fizik.
Okay. So semua point ni kena ada lah. Markah-markah yang kita akan bagi. So korang boleh check title. Okay. Exist with unit. Origin. Centroid. Okay. Centroid. Best fit line. Okay. Label. Kalau possible label. So senang nak check. Okay. Gradient of triangle. Ni semua markah nanti. Okay, make sure jangan tinggal satu pun apa yang ada dekat sini contoh masa buat graph. Then kita moving on to the calculation of the gradient. Sebab dekat sini aku gunakan ini sebagai unit. So nampak unit dah aku tulis dengan prefix. Okay, tulis unit dengan dia punya prefix sekali. Ni kena ada. Calculation of the gradient selalu pelajar tinggal unit. Ni selalu pelajar tinggal unit. Okay, ni unit ambil daripada paksi X dengan paksi Y. So dapatkan dia punya unit for the gradient. Okay. Okay, so far ada masalah ke? Dah biasa buat kan? Ulang-ulang kali buat benda yang sama. Kita dah buat 3 eksperimen dah. Sir, Yes. nak tanya kenapa tension tu tak boleh 2 decimal point? Tak boleh 2 decimal point tension. Kenapa tak boleh? Boleh je. Why tension cannot 2 decimal point? 1 is the minimum. Okay, kau boleh ambil 2 decimal point, 3 decimal point. Okay, dekat sini aku dah cerita dah. Kan, aku ambil kat sini 3 decimal point minimum. Okay, ni 3dp minimum. Okay, boleh ambil 4 and 5 pun boleh, no problem. Okay, just cannot be lower than 5. 6 dah tak boleh lah sebab dia dah tak logik. Sebab kita punya mass ini paling kecil adalah 0.01 gram. So paling kecil adalah 5 decimal point lah. Kan kita punya measurement device dia boleh baca paling kecil adalah 5. Dia tak boleh baca kurang daripada itu. Faham? Okay. Sir, Yes. saya nak tanya tentang yang unit yang untuk line square tu. Yang saya dapatnya sebenarnya 0.07. Kerana kalau saya buat centimeter square kan, yang senti tu dia bukan patutnya dia darab dengan power negative 4 ke, kerana dia punya senti tu dia juga dia square kan. Betul? Okay. Jadi yang memang saya dapat juga 0.07 0.10 macam tu. Okay, betul. Right now saya dapat 7.0 tapi dekat sini ada prefix. Nampak saya letak prefix dekat sini. Times 10 to the power of negative 2 saya letak dekat atas. Kenapa? Nak bagi nilai kat sini cantik saja. Sebenarnya ini adalah 0.07. Ini adalah 0.102 kan, macam tu lah. So saya nak bagi cantik, saya letak prefix. Faham. Okay. Alright, no problem. So boleh je lah sir yang guna yang 0.07 tu. Ulang balik soalan tadi, sorry. Dalam table dalam graf tu guna nilai yang 0.07 tu. Sama je kan? Sama je, okey. Okey, cuma korang kena pastikan kalau dalam exam kan, dalam exam sebenar nanti, dalam exam ni kan, kalau katakan nilai korang sangat-sangat banyak, macam katakan tak cantik lah sampai 5 decimal places ataupun 4 decimal places katakan, pastikan korang tukar benda tu kepada prefix. Tapi biasanya kalau nilai tak cantik, dia dah tulis prefix siap-siap dekat atas ni tau. So korang kena ikut. Okay. So yang tu kena hati-hati sikit pasal prefix ni. So kalau katakan dia dah bagi prefix dekat atas siap-siap macam ni kan, dengan unit, so korang kena follow dia punya prefix tu. Okay, sebab biasanya dalam exam dia nak bagi cantik je, supaya korang buat graf cantik.
Tapi kalau ikutkan dia punya ethics, tak salah pun tulis 0.07, tak salah pun kalau dia tak bagi kat atas prefix. Tapi kalau dia tulis prefix kat sini, macam katakan dalam soalan tu dia bagi siap-siap 10 negatif 2, so memang kena tulis macam ni. So, yes. Saya nak tanya, jadi dia punya soalan dia bagi equation tanpa y-intercept, jadi kita punya graph intersect pun boleh. Okay, so the equation doesn't have any y-intercept, that's right, correct. Tapi kalau kita punya best fit line ni kan, so kita boleh predict sajalah bila soalan tu, let's say macam bila dia bagi kita soalan y is equal to mx plus c, ini dia punya equation, y is equal to mx plus c. Katakan kita ada equation macam kita kali ni adalah t is equals to 4 pi f squared L squared. Ok, ini kita punya formula. Sekarang kita tak ada plus C, kita tak ada something y intercept dekat sini, ni kita tak ada. Ok, ni kita tak ada, so maksudnya sepatutnya graf dia intercept dekat 0. Tapi bila kita buat best fit line, macam kita cakap, kita buat eksperimen kan, so eksperimen ini tak semestinya tepat macam apa dalam teori. So kita punya graf, kita boleh expect lah kita punya y-intercept will be around 0 kan. So y-intercept ni, dia punya range dia biasanya macam ini, daripada sini ke sini. Okay, so kita boleh expect lah. Okay, kalau dia kosong, maksudnya kita terima y-intercept plus minus 1 kotak, plus minus 1 cm. Ini adalah y-intercept yang kita terima biasanya. Okay, macam itulah. So kita boleh jadi between this range, sebab kita buat best fit line kan. Kadang-kadang ada orang buat best fit line, dia nampak tempat lain kan, dia tak spesifik tepat. Okay, tapi kalau katakan equation itu macam sebelum ini kan, katakan equation, kau ada equation aku ambil equation sama lah, t is equal to 4 pi f squared L squared katakan, tapi katakan dekat sini dia ada minus K katakan. Oh, dia ada nilai K. So kau boleh expect bahawa dia akan ada negative y-intercept. Macam tu. Tu macam mana cara kita nak baca graf lah. So bila kita tahu dia ada negative y-intercept, maka bila korang lukis graf, pastikan korang reservekan sebahagian daripada graf tu dekat belah bawah. Macam tu. Pastikan dia reserve macam graf bawah. Rasanya eksperimen sebelum ni kita ada negative y-intercept kan. Sebelum ni punya eksperimen kita ada negative y-intercept, sebab itulah macam kita kena reservekan kat belah bawah. Kita buat paksi dekat tengah-tengah. Macam tu. Okay. Oh, okay. Alright. Thank you. No problem. Okay. Dah? Sudah? Okay, kalau dah sudah, aku moving on to the next part. Next part adalah calculation of kita punya objektif lah. Objektif kita adalah kita nak cari mass per unit length. So experimental value kan. So experimental value always refer from equation. So kalau sentiasa refer daripada equation, compare dengan gradient. Ini adalah cara macam mana kita nak cari experimental value kan. Aku ulang-ulang benda sama je, memang benda sama je, setiap eksperimen pun sama kan. So kita dapat nilai ini. Ini adalah dia punya experimental value. Okay, so unit kan, unit adalah kilogram per meter. Okay, unit adalah kilogram per meter. Okay, ataupun kalau katakan tak sure, cikgu saya tak sure macam mana boleh dapat unit bagi benda ni kan. So boleh je katakan ambil unit bagi calculation ini.
Sebab itulah kena ada unit for the gradient. Ni kadang-kadang pelajar tak tahu macam mana cari unit. Kan, so kita punya gradient punya unit adalah Newton. Kita start daripada formula. Formula kita mass per unit length adalah M bahagi dengan 4F squared. So kita punya dimension kita adalah gradient bahagi dengan frekuensi kuasa 2, sebab 4 ni constant, tak ada unit. So kita tulis dia punya unit Newton meter squared. Okay, Newton per meter squared, Newton per meter squared ni adalah unit bagi gradient. F squared adalah second squared per second squared. Okay, Hertz 1/second. So dekat sini kilogram meter per second squared per meter squared per second squared. So boleh dapat dia punya unit. So dapat unit kilogram per meter. Okay, ini cara macam mana dapat unit dia lah. Kan, ambil daripada satu-satu. Tapi dalam kes ini, sebab dia dah bagi nilai mu itu adalah mass per unit length, mu is equals to mass per unit length. So lebih senang ambil daripada sini lah. Mass adalah kilogram, length adalah meter. So dapat kilogram per meter. Tak kisah macam mana cara korang nak cari dia punya unit, tapi pastikan unit dia betul. Okay, boleh gunakan cara yang ini. Ni number 1, ni cara yang paling biasa. Ataupun number 2, ini macam biasalah, ini adalah backward punya cara. Sebab kita nak cari nilai tersebut, kita tahu apa unit dia, mass kita apa, L kita apa, so kita cari. Okay, and then kita cari kita punya theoretical value. Dalam kes yang ini, dalam eksperimen ini, dia suruh korang kira theoretical value sebab dia ada dalam prosedur. Dia kata calculate the mass per unit length of the wire. Dia suruh calculate dalam prosedur. So dekat sini kita tunjuklah calculation. Nak cari theoretical, dapat nilai yang ini. So inilah perbezaannya sangat ketara. Biasanya nilai theoretical value diberi. Biasanya diberi. Kan, eksperimen yang pertama kita buat diberi, eksperimen yang kedua kita buat pun diberi. Tapi yang ini dia suruh kira. Tu yang ramai tanya, cikgu mana theoretical value, mana theoretical value kan? Kena kira sebab dalam prosedur dia suruh kira theoretical value. Okay, minggu lepas ramai pelajar PM tanya theoretical value kan, so kena kira. Right, so dah kira dapatlah nilai yang sangat besar, 82.14%. Okay, 82.14%. Alright. So ini adalah salah satu lah. Kan. So for those yang buat kan, cikgu, ada juga beberapa orang pelajar tanya, dia kata, cikgu saya bagi percentage of error besar, betul ke saya punya jawapan ni? So dalam kes ini kan, jawapan korang betul lah, sebab memang macam ini dapat. Tapi ada reason kenapa dapat percentage of error yang besar. Okay, boleh? Semua clear? Okay, boleh Boleh, sir. Okay. Alright, baik. Boleh, sir. Clear boleh? Boleh, sir. Ini faham semua Boleh, sir. Okay, alright. So first of all, aku nak explain dulu kenapa dapat percentage of error yang besar. Okay, so eksperimen simple harmonic motion ni, kalau korang tengok dia punya eksperimen, dia adalah eksperimen yang melibatkan electricity. Okay, so dia pakai power supply, ada AC current. So eksperimen yang melibatkan electricity kan, dia akan dapat, dia sentiasa lah, senang cerita,
nanti masa second semester nanti korang akan buat eksperimen yang melibatkan electricity banyak. Kan eksperimen yang melibatkan electricity, sentiasa nilai dia tak sama dengan theoretical value. Sebab electricity dia ada macam-macam faktor yang mempengaruhi. Ada resistance, okay, power loss. Okay, so dia tak efficient. Dia tak macam mechanical yang sebelum ni. Kalau mechanical kita ada air resistance. Kan, so dia punya apa? Dia punya parameter tak besar compare dengan power loss by electricity. Okay, so bila elektrik ni memang standard lah ni. Kan, dia punya percentage of error memang biasanya tinggi untuk eksperimen melibatkan electricity. That's why itu satu lah. Tapi ada bagusnya bila kita dapat percentage of error yang besar, kan, kita boleh tulis banyak perkara dalam kita punya discussion. Kenapa? Sebab banyak perkara lah yang menyebabkan eksperimen ini gagal. Alright, so untuk discussion, kan macam biasa aku bagi korang kebebasan untuk tulis. Aku nak tengok korang punya creativity untuk discussion. So 3 precautions, 3 source of errors, and 3 suggestion for improvement untuk eksperimen ini. So I'm not going to discuss about these 3. Kan aku nak tengok korang hantar report nanti apa jawapan korang untuk ketiga-tiga ini. So lastly, aku nak pergi pada conclusion. So what is the conclusion for this experiment? Boleh somebody tolong bacakan conclusion untuk eksperimen ini? Saya nak try sir. Okay, boleh, tak problem. Based on the experiment, Okay, baik. the mass per unit length of the string Okay. is 82.1 is 1.44 times 10 negative 3. Okay. So this is non-successful experiment. Alright, very good. Tapi kau dapat 1.44 nilai yang kau dapat? Tak. Dekat NASA juga 1.55. Oh, 1 point. Okay, so ini adalah theoretical value tau. Bila kau cakap based on the experiment, kan dia mesti ambil experimental value. Okay. Okay. So ulang balik. Based on the experiment, Okay. the mass per unit length of the string is 2.75 times 10 To the power of of negative. negative 4 kgm negative 1. Okay. This is non-successful experiment. Alright, so this experiment is proven unsuccessful lah. Macam tu. So yang statement bawah tu yang penting. So kenapa statement bawah tu? Kan sebab dia dapat percentage of error yang besar. Okay, so tulis lah, this experiment is unsuccessful. Okay, tapi satu perkara aku nak korang aware, kalau katakan dapat percentage of error yang besar, jangan cepat-cepat tulis conclusion dia unsuccessful tau. Okay, jangan cepat-cepat tulis korang punya unsuccessful. Ada satu lagi kebarangkalan adalah korang buat calculation salah. So inilah kepentingan kita tulis percentage of error ni. Kita calculate percentage of error. So bila dapat besar, mula-mula sekali apa kita buat? Kita kena rujuk balik kita punya nilai. Ada tak salah tulis? Okay, ada tak salah tulis? Maksudnya ada tak kita salah kira? Okay, kita check. Kan? So kalau tak ada salah kira, maksudnya barulah kita boleh tulis dia unsuccessful. Otherwise, kadang-kadang dia salah kira. Especially kalau eksperimen itu eksperimen mechanical yang tak melibatkan electricity. Okay, eksperimen macam sebelum ni lah kita buat eksperimen gravity, kan, projectile motion, free fall motion. Okay, katakan eksperimen apa yang kita buat, simple harmonic motion pun kita belum buat lagi kan, simple harmonic motion. So motion dia mechanical. So mechanical ni biasanya dia punya percentage of error tak besar. Macam aku cakap lah, sebab faktor yang mempengaruhi eksperimen tak banyak.
Tapi kalau katakan eksperimen electricity memang tak dapat dinafikan lah, macam-macam. Especially kalau melibatkan bateri, lagilah pelik jadinya. Dia punya percentage of error. Sebab bateri, setiap bateri tu dia punya kuasa dia berbeza-beza. Kan? Orang yang buat eksperimen mula-mula mungkin dia punya voltage tinggi. Orang yang buat eksperimen minggu yang terakhir dia punya voltage dah rendah. Macam itulah. So dia berubah-ubah, dia punya parameter yang kita tak boleh nak control. Okay, so ni samalah electricity. So kita tak boleh nak control dia punya percentage of error. Okay, different wire mungkin ada different resistance. Tengok wire tu dia lurus ke tak, wire tu bengkok-bengkok ke tidak, macam tu. Okay, so itu semua mempengaruhi dia punya nilai. Sebab itulah benda ni tak berapa, dia akan dapat lari lah biasanya. Okay, tapi apa yang penting adalah bila kita dapat lebih daripada 10%, kita kena tulis dekat kita punya conclusion, this was an unsuccessful experiment. Okay, ataupun this experiment was proven unsuccessful. Bukan bermaksud korang fail, tidak. Full mark, jangan risau, markah penuh. Kan, markah penuh, jangan risau. Kan, cuma masa tuliskan conclusion tu dia berbeza sedikit. Boleh kadang-kadang pelajar dia takut. Dapat banyak macam ni, besar sangat kan, ada aku gagal buat eksperimen. Tak gagal pun, cuma eksperimen itu tak berjaya. Maksudnya bukan korang gagal in term of buat eksperimen tu, tidak. Eksperimen itu sendiri yang tak berjaya. Bukan maksud korang salah buat eksperimen bukan maksud korang salah buat eksperimen, itu maksud aku. Bukan salah buat eksperimen, tapi eksperimen itu sendiri yang tak berjaya. Okay, boleh faham? Alright. So untuk eksperimen 6 macam ini sajalah. Kan, so kalau korang tengok kita dah buat 3 eksperimen, maksudnya kita dah buat 3 lab report untuk eksperimen punya lab report kan. So kalau korang tengok, kita basically macam kita ulang benda-benda yang sama sahaja. Kan, data observation, centroid, graph, kan, calculation, dapat jawapan kan. Discussion yang ini, discussion ni korang boleh discuss antara korang sebenarnya. Kan, korang boleh cari kan apa point-point yang rasa macam boleh digunakan. Kan, boleh digunakan untuk precaution, suggestion for improvement dan juga source of error. Boleh bincang. Alright, antara korang. So conclusion, dia punya teknik dia sama sahaja. That's why kita expect pelajar kita dapat markah yang sangat tinggi untuk report, untuk practical test. Sebab dia adalah benda yang sama, berulang-ulang, buat perkara yang sama je. Okay, buat benda yang sama, ulang-ulang buat benda yang sama sahaja. Kan, so kita harap sangat korang boleh score dalam practical test. Alright. Okay guys, so sebelum aku tamatkan kelas hari ni aku rasa ini sajalah untuk lab. Kan aku nak tanya korang satu perkara pasal tugasan. Korang ada terima apa-apa berita tentang tugasan ke sekarang? Ada. Tugasan belum lagi Belum, Ustaz. Okey, baik. Tugasan belum. So kita tunggu je lah tugasan. Sepatutnya tugasan dah release minggu ni, sepatutnya lah kan, sebab minggu depan kita dah masuk chapter 8. Alright. Tak apa kan, itu nanti dulu pasal tugasan. So far sebelum aku tamatkan kelas hari ni kan, semua faham step-step untuk tulis report. Kita tinggal satu je lagi eksperimen kan, simple harmonic motion, yang pada masa itu aku harap korang boleh buat dengan baik lah. Untuk simple harmonic motion aku akan buat pada sekejap, kita sekarang minggu berapa ni? Double check. Ok, sekarang kita minggu ke-9, minggu ke-10. Ok, untuk simple harmonic motion aku akan buat pada ni 3
3 hari bulan 10 kita minggu ke 10 lah sekarang 9, 10 9, okey. So aku akan buat pada ni, minggu yang ini. Okey. Aku akan buat dekat sini. Okey. Untuk pengetahuan korang, minggu 3 hari bulan 10 ini kan bukan semester break Semester break kita dibawa ke depan pada minggu ke-11. So ini ada kelas. Minggu ni ada kelas. Alright, 3 hari bulan 10 ni bukan semester break lagi. Semester break dia bawa ke depan 10 hari bulan 10 ni. Ada dengar cerita pasal benda tu? Ada. Kan? Okey. So sebelum semester break ni kita akan buat eksperimen 5. Okey, eksperimen 5. So next week korang akan ada UPS. Okay, next week korang akan ada UPS. So kita akan ada eksperimen 5 lah Selepas tersebut ni pada minggu ini. Okay, so 2 minggu lagi kita akan buat eksperimen 5. Dan eksperimen 5 ini adalah home based eksperimen. So korang kena buat dekat rumah eksperimen ini. So korang kena sediakan dia punya bahan-bahan. Dia ada barang tau yang korang kena sediakan untuk eksperimen 5 ni. Dan pada masa yang sama untuk eksperimen 5 ni juga korang kena record video. Okay, nanti tengoklah nanti dia punya prosedur tu, korang kena record video untuk eksperimen. Korang ada bahan dan korang kena record video. Dia lebih kurang macam kita buat yang free fall motion sebelum ni, tapi free fall motion tu tak record video, yang ni kena record video kan. So nanti besok atau lusa aku akan upload dia punya prosedur dekat aku upload awal sikit. Biasanya aku upload minggu depan, tapi ni aku upload awal sikit untuk korang sediakan dia punya barang. Okay, sebab korang kena record video masa korang submit korang punya report untuk simple harmonic motion. Boleh Boleh. Okay, baik. So I think that's all for today. Sebelum aku tamatkan kelas hari ni, ada apa-apa soalan? So nanti saya kasih barang yang untuk eksperimen ni. Oh no, aku tak kasih. Korang kena sediakan. Yelah, saya bagi List dia, list dia. Okay, list dia tak susah sangat pun. Dia macam ada tali kan, ada pemberat, tapi korang kena sediakanlah benda tu. Dia tak bukannya macam dia barang-barang yang senang lah, lebih kurang macam eksperimen tu juga. Tapi yang bezanya adalah eksperimen tu tak perlu record video, yang ni kena record video. Okay, barang-barang dia senang, jangan risau. Dia home based eksperimen, bukan benda yang korang kena beli, tak. Bukan benda kena beli, benda yang ada je. Alright. Mungkin kalau tak ada protractor lah kot, dia kena ada protractor kan. Mungkin kalau tak ada protractor, kena ada protractor lah. Ada soalan lagi? Yes. Sorry, saya tak sangat faham kenapa yang tadi itu tension dia minimum decimal point dia lah 3 sahaja. Minimum 3. Okay. So saya ulang balik Okay. So decimal point is determined by the sensitivity of the measurement. Okay. Dalam kes ini kita punya benda yang kita measure adalah length and mass. Okay, length and mass. Tension and length squared ini kita calculate. So bila kita calculate, means kita boleh pilih dia punya decimal point. Okay, sebab kita bukan fix macam benda yang kita measure. Sebab measure mesti daripada measurement device. Okay, tapi bila kita calculate, so dia based on our calculation lah.
Tapi bila kita nak pilih pun, kita kena pilih yang mana dia boleh digunakan untuk lukis graf. Itu paling minimum. Paling minimum mesti boleh guna untuk lukis graf. So untuk tension dekat sini, aku pilih 3 decimal point sebab ini adalah nilai yang paling minimum aku boleh gunakan untuk lukis graf. Tapi kalau ikutkan asal dia kan, tension dia punya formula adalah tension is equals to mg, yang mana g ini constant. So constant dia tak ada sensitivity lah. Yang ada sensitivity adalah mass. Mass sensitivity dekat sini adalah 0.01 gram. So 0.01 gram is equals to 0.00001 kilogram. So dia ada 5 decimal point. Okay, dia ada 5 decimal point. So ini adalah dia punya smallest decimal point yang kita boleh pilih, 5. Okay. Tapi dekat sini kenapa aku pilih 3? Sebab dia possible digunakan 3 decimal point, kita boleh gunakan untuk lukis graf. Okay. Dia tak menyebabkan korang punya nilai lari lah. As example dekat sini 0.196 katakan. So aku boleh baca kat sini 19.6 ataupun 19.5 aku boleh ambil dekat sini nilai. Okay. Tapi kalau katakan aku ambil 2 decimal point sahaja, dia akan jadi 0.20. Bila jadi 0.20, nampak dia punya nilai dah lari. Titik ni dah lari pergi point yang lain yang tak sepatutnya pergilah. So dia dah ada dia punya perbezaan nilai tu dah jauh. Sebab tu lah paling minimum boleh ambil adalah 3. Okay, paling minimum boleh ambil 3. Okay, faham so 4, 5. Alright. Okay, ada soalan lagi? Yes. Sekejap. Tadi dia overlap. Ulang balik soalan seorang. Macam mana nak tahu dia lari banyaknya kat pasal benda yang decimal place. Okay. So yang ini simple saja. That's why saya cakap kan, kalau katakan tak sure, kita lukis graf dahulu. So masa lukis graf, korang tahulah ni, korang boleh nampak nilai apa yang korang boleh pilih. Okay. So ini let's say kalau katakan korang baca sini kan, macam tadi saya cakap tadi dah, dia punya nilai adalah 19.6. Okay, dia punya nilai adalah 19.6 katakan. Okay, so dekat sini dia boleh baca paling minimum adalah 0.5. Okay, alright. Ni paling minimum adalah 0.5. Kalau katakan ikut asal dia adalah macam mana cara dia mesti 1 titik perpuluhan. Ini paling minimum untuk nilai macam ini kan. 10. Okay. Sorry, 19. Sorry lah guys. Ni 19 bukan 19.5 kan. Ni 19, mana 19.5. Okay, pembetulan sedikit. Ini paling kecil adalah 2 tepat puluhan boleh buat 2 juga. 2 decimal place pun boleh. Okay, kenapa? Kan dekat sini kan smaller scale dia adalah 1 point. 10, 11, 12, 13 kan. So dia adalah paling kecil dia adalah 1 point sahaja. Okay, so sini silap ni, saya salah plot ni. Sorry guys. Ya Allah Akbar, macam mana lah boleh tak perasan. Ni saya buat kerja malam-malam ngantuk mana tadi. Macam ni, paling kecil adalah 2 decimal place. Right.
So benda yang smaller scale yang korang boleh baca daripada graf. Thank you. Minta maaf kak semua Okay, smaller scale yang boleh baca daripada graf. Okay. Yang basic tadi, kalau nak punya point berapa, ikut smaller scale kat graf je lah. Yang itu cara yang paling minimum. Itu yang paling minimum boleh ambil. Paling minimum decimal places yang boleh ambil. So maximum dia adalah based on calculation. So dia ada range kan. So between that pun tak apa. Sebab tu paling selamat adalah ambil 2, 3 decimal places tu biasa. 2, 3 decimal places biasa. Jangan ambil 1 ni bahaya kan. Nak selamat ambil 2, 3 decimal places tu biasanya diterima lah. Okay. Alright. Okay, ada apa-apa lagi? Saya nak confirm kalau dia daripada calculation dia maksimumnya lah 5 decimal places. 5. And then dari graph dia punya minimum boleh 2. Okay. Jadi dia punya range dia lah 2 hingga 5. Betul. Jadi boleh pilih 2, 3, 4 atau 5. Betul. Tapi kena samalah semua. Kan maksudnya daripada atas sampai bawah semua kena sama. faham. Okey, baik. Memang ramai yang pasal decimal places dah 3 eksperimen pun lebih kurang sama. So just to be safe bila korang buat kan, paling selamat adalah tinggalkan jawapan untuk calculation ni 2 hingga 3 decimal places. Itulah aku boleh bagi yang paling selamat. So biasanya tak ada masalah. 2-3 decimal places tak ada masalah. Kalau rasa macam tak sure kan, letak je sama 2 ataupun 3 decimal places. Okay. Tu key point. Mungkin korang boleh note sikit kat sini. Kalau rasa macam tak sure macam berapa decimal places, dah pening sangat nak fikir kan. Untuk calculation calculation, benda yang korang kena kira. Okay. So buat 2 hingga 3 decimal places. Sebab itu adalah most common answer. Okay. Alright. So dah tak ada soalan Okay. So far tak apalah, nanti kita bincang dalam tutorial. Okay, so tutorial korang sekarang chapter 7 kan. Kita ada terlambat sikit berbanding dengan kita punya CO. Tapi tak apa, jangan risau. Kan rasanya tak ada masalah untuk kita cover kita punya CO sepatutnya pada minggu 9 ini. Pun kita masih lagi chapter 7. Okay, hujung ni topik 8 yang jam ketiga. Tapi topik 8 ni kita buat pada minggu hadapan je lah. Alright, so kita cuma terlewat 1 jam sahaja. So tak ada masalah untuk perkara itulah rasanya. Alright, so I think that's all for today. Kan boleh ke saya habiskan awal ni? Boleh. Ke ada yang tak setuju? Saya nak kelas 81 kata. Ada ke yang nak bantah saya habis awal? Ada. Boleh Okey. Setuju semua Ada. Setuju. Okey, ni korang cakap bukan aku cakap betul Korang cakap Okey, baik. So I think that's all for today. Kita jumpa lagi pada hari Khamis. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sama.